seawal Qabil dan Habil dilahirkan ke dunia. Tahukah anda peperangan Neolitik di Talham dan Spit, peperangan Peloponnesus yang merupakan peperangan pertama dalam sejarah peradaban manusia, hatta tragedi Rwanda telah mengorbankan jutaan nyawa manusia disebabkan oleh rasa iri hati dan benci. Dan tahukah anda, disebabkan oleh rasa keegoan yang tinggi dan disebabkan oleh rasa benci, beribu nyawa digadaikan dan akhirnya meletakkan Syria antara negara berbahaya dalam indeks keamanan global. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan. Kemanakah hilangnya rasa kasih dan sayang sesama manusia sehingga mereka sanggup membunuh sesama mereka? Di Malaysia, saya yakin dan percaya betapa kita perlu untuk meletakkan dan menyuntik semangat kasih sayang dan juga budi bahasa dalam diri setiap manusia bagi memastikan keharmonian negara kepunyaan kita dan sekaligus merealisasikan cabaran ketujuh dalam Muasan 2020, iaitu untuk mewujudkan masyarakat penyayang menjelang 2020. Maka saudara dan saudari, terimalah tajuk pidato daripada seorang insan kerdil seperti saya. Masyarakat penyayang dan berbudi bahasa membentuk negara yang harmoni. Saudara dan saudari, 5 perspektif utama akan kita telusuri bersama. Pertama, makna masyarakat penyayang dan berbudi bahasa. Kedua, kita akan melihat apakah agenda yang kita lakukan untuk memperkasakan masyarakat penyayang dan berbudi bahasa. Kemudian, yang ketiga, kita akan melihat bagaimana transformasi pendidikan ini telah membantu membentuk masyarakat penyayang dan berbudi bahasa. Yang keempat, kita akan menilai apakah kejayaan yang telah kita dapat untuk membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni. Dan yang kelima, kalam nasihat anak desa buat sahabat marhum rakyat jelata. Saudara dan saudari, alangkah nyawa seorang gelandangan sangat berharga, apatah lagi nyawa jutaan manusia. Namun, tahukah anda, dalam tragedi korban nyawa, sebanyak 1 juta jasad telah ditentak dalam peperangan Yugoslavia dan Slovakia. Semua itu kerana semangat perkauman yang tinggi. Dan tahukah anda, sehari 10,000 manusia dibunuh dan akhirnya 6 juta Yahudi di Jerman mati dalam kebencian terhadap Adolf Hitler disebabkan oleh perbezaan agama. Semua ini terjadi kerana keegoan. Kerana keegoan, budi bahasa diketepikan. Kerana keegoan, rasa kasih sayang dihilangkan. Kita di Malaysia, walaupun berbeza warna kulit, agama dan bangsa, namun kita hidup aman dan harmoni. Maka hadirin, kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Inilah yang kita maksudkan sebagai masyarakat penyayang dan berbudi bahasa yang hakiki. Perbezaan kita terima sesama sendiri dan kita juga saling menghormati. Seterusnya, kedua, agenda memperkasa masyarakat penyayang dan berbudi bahasa. Kita lihat, kita telah melakukan pelbagai agenda untuk memperkasa masyarakat penyayang dan juga berbudi bahasa. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah ditubuhkan. Di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini, 5 jabatan telah diletakkan. Antaranya adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Institut Sosial Malaysia. Apakah peranan jabatan-jabatan ini? Jabatan-jabatan ini berperanan untuk membantu mereka yang memerlukan. Lihat, kerajaan kita berusaha untuk memupuk dan memudayakan masyarakat penyayang yang susah kita bantu dan kita tidak membiarkan mereka
Tidak cukup dengan itu, kita juga ada badan-badan NGO, badan sukarela yang turut serta memperkasa masyarakat penyayang. Sebagai contoh, kita ada Kelab Sosial Korporat Ayam Brand yang menyumbangkan makanan kepada 200,000 masyarakat yang berada dalam kesusahan. Apa lagi kita ada? Kita juga ada Mercy yang merupakan permata buat negara. Dan kita juga ada Yayasan Salam Malaysia dan juga Kelab Rakan Malaysia yang membantu gelandangan yang sangat memerlukan pertolongan. Ini semua adalah usaha-usaha untuk membentuk masyarakat penyayang dan berbudi bahasa. Kerajaan terus untuk membantu. 1.7 juta ringgit Malaysia diperuntukkan dalam bajet 2018 kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat supaya disalurkan kepada golongan OKU dan juga kepada golongan-golongan tua. Ini menunjukkan betapa kerajaan kita sangat komited dalam menjadikan negara kita sebuah negara yang harmoni. Tidak cukup dengan itu, pada tanggal 11 Januari 2005, kerajaan telah melancarkan kempen Budi Bahasa. Kita sudah biasa mendengar slogan Budi Bahasa. Budi Bahasa amalan kita, bahasa melambangkan bangsa. Namun persoalannya, sejauh manakah kita menghayati slogan-slogan tersebut? Andai benar anda menghayati slogan-slogan tersebut, mengapa masih ada di luar sana saat dan ketika ini yang menggunakan perkataan-perkataan kasar di dalam laman sosial? Jika benar anda menghayati slogan Budi Bahasa, mengapa masih ada yang membuang sampah merata? Jika anda benar-benar menghayati slogan Budi Bahasa, mengapa gejala buli terus berleluasa? Anda jawab. Seterusnya, ketiga, kita lihat transformasi dalam bidang pendidikan bagi membentuk masyarakat penyayang dan berbudi bahasa. Pada tahun 1880, Finland telah memperkenalkan satu sistem pembelajaran di mana nilai-nilai moral telah diterapkan dalam sistem pembelajaran. Hasilnya, Finland telah diletakkan sebagai antara negara paling bahagia dalam indeks kebahagiaan dunia. Dan Finland juga telah diletakkan sebagai antara negara yang aman dalam indeks keamanan global pada tahun 2018. Ini menjadi bukti kepada kita betapa masyarakat itu akan menentukan keharmonian sesebuah negara. Jika masyarakat yang baik, berbudi bahasa, tolong-menolong, maka keharmonian dapat dicipta. Menyedari hakikat ini, maka kerajaan Malaysia telah melakukan perubahan dalam bidang pendidikan. Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 telah diperkenalkan dan kita lihat pada ancakan ketiga, kerajaan Malaysia menekankan kepada penghayatan nilai-nilai moral. Apa yang terjadi? Sistem pendidikan telah ditambah baik. Sistem pendidikan PAK 21 atau dikenali sebagai pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran secara kolaboratif telah diguna pakai, di mana para pelajar akan berdiskusi sesama mereka untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Apabila mereka berdiskusi, maka mereka akan saling menghormati dan tolong-menolong. Di sinilah kita berjaya menyerapkan amalan nilai moral dalam kalangan pelajar. Maka pelajar kita tidak akan hanya menghafal nilai-nilai moral, tetapi mereka hayati dan mereka laksanakan. Satu tindakan yang bijak dari pihak kerajaan. Seterusnya kita lihat, kerajaan juga turut memperuntukkan 205 juta ringgit Malaysia bagi membantu pelajar-pelajar yang miskin dalam rancangan makanan tambahan. Dan 3.0569 bilion diperuntukkan oleh kerajaan sebagai bantuan persekolahan. Di sini kita lihat kerajaan berusaha sehabis mungkin untuk membantu pelajar-pelajar yang miskin kerana kita mahu untuk menyerapkan dan membudayakan masyarakat penyayang. Manakala kita lihat di sekolah juga turut diperkenalkan konsep sekolah penyayang dan juga kempen budi bahasa. Apa tujuannya? Kerana ingin memupuk semangat
masyarakat berbudi bahasa. Hasilnya kita lihat pada tahun 2015, peratus salah laku telah berkurang daripada 0.8 kepada 0.6 pada tahun 2015. Ini menunjukkan impak yang positif bahawasanya setiap yang kerajaan lakukan telah memberikan kita kejayaan. Ini adalah satu perkara yang patut kita banggakan. Seterusnya kita lihat yang keempat. Ayolah kita nilai kejayaan yang telah dicipta oleh negara kita Malaysia dalam pembentukan negara yang harmoni. Hadirin, tahukah anda pada tahun 2018 Malaysia telah berjaya menduduki tempat ketiga sebagai negara paling bahagia dalam indeks kebahagiaan dunia. Dan Malaysia juga telah diumumkan berada di tangga ke-29 dalam indeks keamanan global yang bermaksud lebih baik daripada sebelumnya yang berada pada tangga ke-30. Ini adalah sesuatu yang harus kita banggakan dan kejayaan buat kita semua. Maka benarlah jika kekuatan Hang Tuah adalah pada huruf T, tetapi kekuatan sebuah negara adalah pada rakyatnya. Seterusnya, yang terakhir, yang kelima, kalam nasihat anak desa buat sahabat marhin rakyat jelata. Hadirin, siapalah kita? Andai kita mempunyai kuasa yang besar sekalipun, keharmonian itu tidak mampu kita capai dengan penindasan dan kerakusan. Keharmonian hanya dapat kita cipta dengan kesantunan dan juga kesopanan. Maka, apa lagi yang anda mahukan untuk sebuah negara yang harmoni? Apa lagi? Maka, saya menyeru seisi dewan. Ayolah kita kikis, kita buang, kita tanam rasa prejudis, perkauman dan rasa benci dalam diri. Kerana perasaan benci ini, jika kita biarkan terus meliar, akan membawa kepada keruntuhan keharmonian. Ingatlah, bumi ini milik saya, milik anda, milik mereka, milik kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari Siti Amira Atira binti Abdullah telah membawa pidato yang bertajuk Masyarakat yang penyayang dan berbudi bahasa membentuk negara yang harmoni. Sedia untuk Malaysia terkenal dengan kepelbagaian etnik, agama dan kebudayaan. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian etnik, agama dan kebudayaan. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melontarkan satu konsep, iaitu, saya ulang, baru-baru ini Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melontarkan satu konsep Pure Malaysia. Konsep Pure Malaysia atau Bangsa Malaysia Sejati. Soalan saya, bagaimanakah rakyat Malaysia merealisasikan konsep tersebut? Bagaimanakah rakyat Malaysia merealisasikan konsep tersebut? Terima kasih kepada soalan yang diajukan. Pure Malaysia, konsep bangsa Malaysia sejati. Kita sedia maklum, adik-adik pernah mendengar cinta sejati? Anda cinta bertasbih? Okey, dalam cinta sejati, maksudnya kita akan setia, memberikan kesetiaan sepenuh jiwa kepada orang yang kita cinta.
daripada negara kita. Pure Malaysian konsep menghendakkan kita untuk bekerjasama. Okay, sebagai contoh, kita lihat di dalam negara kita bebas untuk meraihkan perayaan Christmas, Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Malahan, kita yang berbeza bangsa juga turut mengunjungi rumah-rumah terbuka untuk meraihkan bangsa-bangsa lain. Inilah konsep yang kita mahukan. Walaupun bangsa Cina itu daripada negara Cina, India, daripada negara India, tetapi apabila kita berada di bawah satu konsep Pure Malaysia, kita adalah bangsa Malaysia. Taat setia kita adalah kepada bumi bertuah ini, Malaysia. Di mana kita lihat jika berlakunya peperangan, kesemua bangsa-bangsa ini menjadi satu bangsa Malaysia. Bukannya ini adalah India, ini adalah Cina. Tidak. Kita adalah satu. Kita bersatu untuk mempertahankan negara daripada anasir jahat dan juga kita bersatu untuk mengekalkan keharmonian negara. Kerana apa? Kita tidak mahu peristiwa berdarah 13 Mei 1969 berulang kembali. Dan kita lihat, walaupun kita berbilang kaum, kita mampu untuk hidup aman dan harmoni. Contohnya, di sekolah-sekolah kebangsaan. Dan di sekolah ini pun, bangsa yang berbeza mampu duduk bersebelahan. Kerana apa? Kerana kita bangsa Malaysia. Kerana kita adalah satu Pure Malaysia. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta yang mewakili daerah Kulai. Hadirin yang dihormati,